Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran ke-11, iaitu di muka surat 119 sebagaimana dalam buku. Jadi dalam pelajaran ini, pelajaran ke-11 ni kita nak melihat pecahan setiap wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Itu tajuk dia lah. Dan seperti biasa kita cuba ulang balik, nak ingatkan semula tentang kumpulan kata kerja, sebagaimana yang dalam paparan di hadapan skrin ni, iaitu ada juga di dalam lampiran muka surat 161. Jadi kita telah membincangkan tentang kumpulan kata kerja sebelum ni. Yang kita telah buat selama ni ialah kumpulan pertama ni, dengan wazan 5 ni sekali. Dan kita juga telah bincangkan kalau daripada asal fa'al, kita boleh tambah satu huruf penambahan dan dia akan menjadi tiga kumpulan. Kumpulan kedua ni iaitu ain tu digandakan. Kalau fa'al jadi fa'al. Jadi kalau perkataan kita gunakan balagh, dia akan jadi balagh. Macam itulah dia punya pembentukan kumpulan baru ni. Dan kalau ditambah alif selepas fa, dia akan jadi fa'al. Dan kalau ditambah hamzah di awalnya dan huruf pertama dimatikan, dia akan jadi af'al. Kalau fa'al ni biasa, kalau contoh ni ialah sabaq, daripada sini sabaq. Jadi kalau dibentuk sini, dia akan jadi sabaq. Kalau sabaq maknanya mendahului, kalau sabaq maknanya bertanding di antara dua pihak lah. Ada satu pihak nak cuba mendahului satu lagi, dan pihak yang kedua nak mendahului pihak yang pertama. Jadi maknanya ialah ada dua pihak yang membuat perbuatan yang nombor satu ni, iaitu bertanding lah kalau kita sebut dalam bahasa kita. Dan juga kalau begini, kalau perkataannya ialah nazal maknanya turun. Kalau wazan fa'al maknanya turun. Kalau kita sebut anzal maknanya menurunkan. Jadi kita pun dah buat ni semua ni sampailah yang ke-10 ni. Kita dah buat bagaimana nak bentuk daripada fa'al. Kalau tak satu huruf penambahan, dia akan jadi fa'al, fa'al dan af'al. Kalau tak dua huruf penambahan, dia akan jadi tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al dan if'al lah. Dan kalau ditambah tiga huruf penambahan, dia akan jadi istaf'al. Ini telah kita bincangkan dan harap boleh rujuk untuk memantapkan lagi kefahaman tentang bagaimana perkataan dibentuk dalam bahasa Arab. Dia begitu asing sikit daripada bahasa Melayu. Memang asing banyak lah, bukan asing sikit. Kerana perubahannya berlaku dengan huruf penambahan di awal ataupun di akhir. Di tengah-tengah pun ada. Dan juga perubahan baris-barisnya. Itu dia akan membawa kepada perubahan makna. Dan kita telah buat juga tiap-tiap kumpulan ni ada wazan 5 dia. Kalau yang pertama tu kita memang daripada awal lah kita memberi penumpuan kepada ni, kerana dia ialah asas ataupun ibu kepada semua-semua sekali lah. Jadi daripada fa'al maknanya ialah telah berlaku. Kalau yaf'al sedang berlaku. Kalau fa'il maknanya berlaku. Kalau maf'ul maknanya yang dilaku. Dan kalau fa'il maknanya kata terbitan, perlakuan. Dan tengoklah makna perkataan yang asal ataupun kata kerja yang asal, dia akan diterjemahkan mengikut yang paling sesuai lah untuk melambangkan kata terbitan. Dan juga wazan 5 terdapat bagi kumpulan kedua, fa'al. Kalau telah berlaku fa'al, balagh contohnya ya. Kalau sedang berlaku yufa'il, yuballigh. Kalau pelakunya mufa'il, muballigh. Kalau yang dilaku mufa'al, muballigh. Dan kalau kata terbitan ni ialah taf'il, iaitu tabligh. Jadi ini semua kita dah buat dengan contoh-contohnya. Tiap-tiap satu kumpulan ni ada 3 contoh. Jadi bolehlah rujuk untuk mantapkan lagi. Begitulah seterusnya, tiap-tiap kumpulan ni mempunyai wazan 5-nya tersendiri.
Jadi ini kita perlu kuasai. Kalau fa'al ada, itu yang telah berlaku. Kalau sedang berlaku yufa'il, kalau pelakunya mufa'il, yang dilaku mufa'al, dan kata terbitan dia ada dua biasanya, iaitu fi'al dan mufa'alah. Dan seterusnya seperti ataupun sehinggalah kepada kumpulan yang ke-10 ini ditambah 3 huruf. Kalau telah berlakunya istaf'al, istaghfar sebagai contoh. Kalau sedang berlakunya yastaf'il, yastaghfir. Jadi kita letak saja 3 huruf asalnya di bahagian fa'in lam, daripada ghain fa ra, letak di sini ghain, di sini fa, di sini ra. Jadi dah dia yastaghfir. Dan seterusnya begitulah. Kita gantikan 3 huruf dasar di bahagian fa'in lam. Jadi istaf'al, istaghfar, yastaf'il, yastaghfir, mustaf'il, mustaghfir, mustaf'al, mustaghfar, dan istif'al, istighfar. Jadi diharaplah kita boleh berlatih menyebutnya. Kerana dalam online ni susah juga nak panggil seorang-seorang untuk menyebut supaya saya dengar dan sebagainya. Tapi diharapkan begitulah, boleh cuba sebut sendiri dan rujuk pada video yang telah lalu untuk memantapkan sebutan dan sebagainya. Baik, itu tiap-tiap kumpulan ni kita dah ada wazan 5. Jadi dimulakan dengan yang kumpulan pertama. Kita dah tahu pembentukan wazan 5 dia bagaimana. Kumpulan kedua pun begitu. Telah bincangkan pembentukan wazan 5 dia. Sampailah ke 10. Jadi hari ini kita nak melihat pecahannya. Pecahannya bagaimana? Apa maksud pecahannya? Pecahannya ialah, kalau kita boleh lihat dia punya, di sini saya cuba paparkan semula. Ini dia muka surat, muka surat 99 lah, boleh kata begitu, ataupun 98 ni. Jadi ini ialah dia punya wazan 5 sebagai contoh kumpulan kedua. Fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il. Ini ialah wazan 5 bagi kumpulan kedua. Pecahan ni maksudnya apa? Maksudnya selepas bahagian fa'al ni, ini fa'al dia menunjukkan kepada makna dia seorang lelaki telah buat. Tapi kalau perempuan, dia seorang perempuan telah buat, macam mana? Ni pecahan dia daripada sini. Jadi kita pun telah bincangkan ni pecahannya. Jadi ini okey yang ni. Contoh ni lah saya nak tunjukkan wazan dia. Jadi sekarang yang pertama, kumpulan pertama, kalau kita lihat muka surat 98 tu, kumpulan pertama ni daripada fa'al yang asal ni untuk menunjukkan lelaki. Kalau perempuan, fa'alat. Kalau kamu seorang lelaki telah buat, fa'alta. Kalau kamu seorang perempuan telah buat, fa'alti. Jadi ini maksudnya pecahan ni daripada fa'al, dia akan berpecah kepada fa'alat, fa'alta, fa'alti dan fa'altu. Dan dia ada dah semua sekali ada. Maksudnya semua tiap-tiap kategori dia ada. Dan kalau ramai pula, fa'alu untuk mereka lelaki telah buat. Kalau perempuan, fa'alna. Kalau kamu semua lelaki, fa'altum. Dan kalau kamu semua perempuan, fa'altunna. Dan kalau kami, fa'alna. Dan seterusnya ini kita telah bincangkan untuk menunjukkan bahawa daripada fa'al dia akan keluar ataupun akan terpecah 10. Maksudnya fa'al ni dia akan terpecah 9 campur fa'al ni ada 10 lah. Itu wazan yang pertama, fa'al. Kalau yaf'al pun dia akan jadi 10 juga, untuk menunjukkan dia lelaki ataupun dia perempuan sedang membuat, kamu lelaki, kamu seorang perempuan, ataupun saya. Dan juga kalau ramai, mereka sedang buat, lelaki. Kalau perempuan, mereka sedang buat, yaf'alna. Kalau kamu lelaki, taf'alun. Kamu semua perempuan, taf'alna. Dan kami, naf'al. Jadi ini yang dikatakan pecahan untuk kita ingatkan semula. Jadi kalau kita dah boleh ingatkan sikit sebanyak pecahan ni. Jadi dalam pelajaran ke-11 ni yang kita nak buat sekarang ni, kita nak bincangkan pecahan ni juga. Pecahan bagi semua pecahan bagi semua kumpulan kata kerja. Jadi itulah tajuk ni, pecahan setiap wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Jadi ada wazan 5, fa'al tu dia akan pecah jadi 10, yaf'al pun akan jadi 10, dan dia ada suruhan dan larangan.
dia pecah lagi daripada situ. Dan kata kerja telah pelaku, fa'il dia akan pecah juga, dan maf'ul dia akan pecah bagi tiap-tiap kumpulan. Jadi inilah tujuan pelajaran ke-11 ni. Kita nak melihat secara umum gambaran bagaimana perkataan yang berwazan itu boleh dikembangkan lagi mengikut kumpulan-kumpulan kata kerja masing-masing. Jadi inilah yang kita nak bincangkan hari ini, insyaAllah. Jadi objektifnya, kalau kita lihat ada 4 objektif dalam pelajaran ke-11 ni. Pertamanya, tahu membentuk wazan kata kerja telah berlaku, iaitu yang pertama tu fa'al, dan kata kerja sedang berlaku, yang kedua yaf'al, bagi setiap kumpulan kata kerja dari aspek pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama, dan juga jantina dan bilangan. Jadi kesemuanya sekali lah. Kita nak melihat bagaimana ini dipecahkan. Itu objektif pertama dalam pelajaran ini. Objektif kedua pula, tahu membentuk wazan menunjukkan pada makna suruhan dan larangan. Kerana ini terpecah daripada kata kerja sedang berlaku. Jadi kerana daripada kata kerja sedang berlaku lah dia akan terbentuk suruhan dan larangan. Kemudian seterusnya nanti kita akan bincangkan juga membentuk wazan kata nama pelaku dan yang dilaku bagi setiap kumpulan kata kerja yang 10 tu. Bagaimana nak bentuk dia kata kerja pelaku dia dan yang dilaku. Kemudian dan terakhir sekali, objektif pelajaran ini ialah untuk membentuk wazan kata nama terbitan bagi setiap kumpulan kata kerja daripada aspek bilangan dia. Kerana kata nama terbitan dia tak ada jantina. Dia sama ada kalau dia kategori dia ataupun dia jantina dia lelaki lah, dia tak ada butuhkan menjadi perempuan dan sebagainya. Tapi kalau kata nama pelaku, dia boleh berubah. Kalau pelaku tu penulis, dia ada penulis lelaki dan penulis perempuan dan seterusnya. Jadi ini nak ingatkan semula, dan kita masuklah perbincangan berdasar pada objektif kita ni. Jadi objektif pertamanya, membentuk wazan kata kerja telah berlaku dan sedang berlaku bagi setiap kumpulan kata kerja daripada aspek pihak, jantina dan bilangan. Jadi kumpulan yang pertama, fa'al. Ini kumpulan pertama, fa'al. Contohnya fatah. Jadi nak ingatkan semula. Jadi kalau kita nak buat pecahan daripada fa'al ni, jadi akan timbul begini. Fa'al untuk dia seorang lelaki telah buat. Kalau perempuan, fa'alat. Kalau kamu lelaki, fa'alta. Kamu seorang perempuan, fa'alti. Dan kalau saya atau lelaki atau perempuan, fa'altu. Jadi ini contohlah. Kalau fatah maknanya buka. Fatah maknanya dia seorang lelaki telah buka. Kalau fatahat, dia seorang perempuan telah buka. Kalau fatahta, kamu seorang lelaki telah buka. Kalau fatahti, kamu seorang perempuan telah buka. Kalau fatahtu, saya sama lelaki atau perempuan telah buka. Jadi ini pecahan daripada fa'al di sini. Fa'al dia akan pecah jadi 5 lah untuk bilangan 1. Kalau bilangan ramai, dia akan disebut fa'alu, menunjukkan mereka lelaki telah buat sesuatu. Kalau mereka perempuan telah buat sesuatu, fa'alna. Kalau kamu lelaki telah buat sesuatu, fa'altum. Kalau kamu perempuan ramai telah buat sesuatu, fa'altunna. Dan kalau kami sama lelaki atau perempuan telah buat sesuatu, wazan dia fa'alna. Dan contoh di sini perkataan fatah, daripada sini fatah. Jadi kalau mereka telah buka, fatahu. Jadi kita dah bincang dia tambah waw di akhir ni untuk menunjukkan bilangan ramai. Dan kalau mereka perempuan telah buka, fatahna, pendek nun di sini. Dan kalau kamu lelaki ramai telah buka, fatahtum. Dan kalau kamu perempuan ramai telah buka, fatahtunna. Dan kalau kami telah buka sama lelaki atau perempuan, kita sebut fatahna. Jadi ini kumpulan kategori yang pertama, fa'al. Jadi benda ni kita ulang-ulang supaya dia mantap nanti. InsyaAllah kalau 10 kategori ni 10 kali lah kita ulang benda ni. Jadi itu yang elok kita cuba menghafalnya semantap mungkin lah. Jadi ini ialah kumpulan kata kerja pertama, iaitu kata kerja telah berlaku. Kalau kita scroll lagi, kumpulan kata kerja yang pertama juga, tapi dari aspek sedang berlaku. Itu ialah wazan 5 yang kedua tu, fa'al, yaf'al. Jadi daripada yaf'al di sini, yaf'al menunjukkan pada dia seorang lelaki sedang buat. Kalau dia seorang perempuan sedang buat, dia tak gunakan yaf'al, dia kata taf'al. Dan kalau kamu seorang lelaki telah buat, dia kata taf'al juga. Dan kamu seorang perempuan sedang buat sesuatu, taf'alin, ini tambahan dia. Dan kalau saya lelaki atau perempuan sedang buat sesuatu, kita sebut af'al.
Kalau contoh buka beginilah. Kalau dia sedang buka tingkap dan sebagainya, yaftah. Kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, taftah. Kalau kamu lelaki, taftah juga. Dan kalau kamu seorang perempuan sedang buka, taftahin. Dan kalau saya, sama lelaki atau perempuan, aftah. Jadi ini wazan di sini, wazan-wazan ini dengan penambahannya melambangkan aspek itu. Sini melambangkan aspek sedang buat. Dan yang buat tu siapa? Lelaki atau perempuan, pihaknya, sama ada yang bercakap ataupun yang dilawan bercakap atau pihak dia. Jadi ini semua kita kena biasakan supaya dia akan jadi spontan lah. Tak perlu difikir lama-lama sangat. Kita boleh tahu je. Kalau sebut taftahin, kita faham maknanya, iaitu kamu seorang perempuan sedang melakukan sesuatu dan perkataannya ataupun kata kerjanya fataha, iaitu buka. Dia maknanya ialah kamu seorang perempuan sedang membuka. Buka tingkap dan sebagainya. Ini bilangan seorang. Bilangan dia satu. Kalau bilangan ramai lain bentuk dia. Ini yang kumpulan pertama ni diulang banyak kali ni. Jadi kalau mereka sedang membuka, mereka lelaki yaf'alun. Kalau mereka lelaki sedang buka, yaftahun. Berdasar pada wazan di sini. Kalau mereka perempuan sedang buat sesuatu, yaf'alna. Kalau mereka perempuan sedang buka, yaftahna. Kalau kamu ramai lelaki sedang buat sesuatu, taf'alun. Dan kalau kamu ramai lelaki sedang buka sesuatu, taftahun. Dan kalau kamu ramai perempuan sedang buat sesuatu, taf'alna. Dan kalau kamu ramai perempuan sedang membuka, taftahna. Kalau kami sedang buat sesuatu, kita sebut naf'al. Dan kalau kami sedang membuka sesuatu, kita sebut naftah. Jadi ini yang perlu kita kuasai, wazan-wazan ini, dan perlu kita mampu mengkiaskan dia untuk menunjukkan makna-makna yang ditunjukkan oleh jadual ni. Yang pertama tadi telah berlaku. Ada dia punya 10 wazan dia. Telah berlaku, sama ada menunjukkan bilangan pihak yang bercakap, lelaki atau perempuan. Sekarang ni sedang berlaku pun ada 10 juga. Di sini dia bilangan 1, lelaki atau perempuan, pihak yang bercakap. Dan kalau ramai, ini wazan-wazan dia. Ini ialah kumpulan yang pertama. Baik. Kita ada 10 kumpulan ni. Jadi itu yang kita nak cuba bincangkan sekali lalu sebagai rujukan nanti. Dan insyaAllah video ni akan diuploadkan. Jadi kalau perlu dirujuk semula, bolehlah ada sumber dia untuk merujuk di dalam YouTube insyaAllah. Jadi kalau kumpulan kedua, dan kita dah buat kumpulan kedua, bagaimana bentuk dia? Iaitu ain itu digandakan. Daripada fa'al saja, dia akan jadi fa'al. Dan contoh yang kita gunakan sini ialah perkataan balagh. Balagh. Apa makna balagh? Balagh maknanya telah menyampaikan. Kalau balagh sahaja, tanpa sabdu, dia maknanya sampai. Tapi kalau balagh, telah menyampaikan. Jadi dia punya imbuhan dia ataupun huruf penambahan dia sama seperti yang kita dah buat kumpulan pertama tadi. Kalau asalnya fa'al, kalau perempuan dia telah melakukan sesuatu, fa'alat. Samalah ditambah ta yang dibariskan mati sebagaimana di atas tadi. Ini fa'alat, tapi di bawah fa'alat. Kalau di sini fa'alta, kalau di bawah kumpulan kedua ni fa'alta. Jadi sama jadi punya cara untuk menunjukkan bilangan atau menunjukkan jantina, lelaki, perempuan dan sebagainya, sebagaimana kita dah bincang tadi. Jadi ini wazan ni saja. Fa'al, dia telah melakukan, dia seorang lelaki telah membuat sesuatu. Kalau perempuan, fa'alat. Kalau kamu, fa'alta. Kalau perempuan, fa'alti. Dan kalau saya, fa'altu. Contoh, menyampaikan. Kalau dia seorang lelaki telah menyampaikan sesuatu, balagh. Kalau perempuan telah menyampaikan sesuatu, seorang perempuan, dia akan sebut balaghat, berdasar pada wazan fa'alat. Dan kalau kamu, berdasar pada wazan fa'alta, dia akan jadi balaghta untuk lelaki. Kalau perempuan, kamu seorang perempuan, wazan dia fa'alti. Dan kalau perkataan menyampaikan tadi, perkataan yang terbentuk ialah balaghti. Ini kamu seorang perempuan telah menyampaikan sesuatu. Kalau saya telah menyampaikan,
kita gunakan wazan fa'altu dan perkataannya ialah ballaghtu. Jadi inilah contoh wazan 5. Sekarang ni yang pertama fa'al, tapi pecahan dia daripada fa'al ni untuk menunjukkan bilangan 1 dia terpecah hingga menjadi 5 ni. Jadi fa'al, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Dan begitu juga kita akan dapati nanti pada semua kumpulan beginilah struktur dia. Ditambah ta mati, ditambah ta di akhirnya balik atas dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Ini ialah telah berlaku untuk menunjukkan bilangan 1. Kalau ramai begini, samalah. Fa'alu, kalau bilangan ramai, mereka telah melakukan, mereka lelaki, fa'alu. Ini untuk kumpulan kedua, fa'al. Jadi pembentukannya untuk mereka fa'alu, kena ain tu kena disabdukan. Kerana yang pertama tadi, kalau yang pertama fa'alu saja. Daripada fa'al jadi fa'alu. Tapi sekarang ni kumpulan kedua, daripada fa'al dia akan jadi fa'alu. Kerana ada sabdu ataupun ada berganda bahagian ain tu. Itu untuk mereka telah melakukan sesuatu. Mereka lelaki fa'alu. Kalau mereka perempuan fa'alna. Kalau kamu ramai lelaki fa'altum. Kalau kamu ramai perempuan fa'altunna. Dan kalau kami telah melakukan sesuatu fa'alna. Untuk membuat makna telah menyampaikan, kita ikut wazan dia dan kita gantikan 3 huruf dasar tu dengan perkataan dengan 3 huruf dasar yang menunjukkan makna telah menyampaikan. Dan di sini ialah ba, lam, ghain. Jadi kita kena, kalau nak sebut mereka lelaki telah menyampaikan, ballahu, berdasar pada wazan ni, fa'alu. Kalau mereka perempuan telah sampaikan, ballaghna, berdasarkan kepada fa'alna. Dan kalau kamu ramai lelaki, fa'altum, wazan dia. Jadi kita kena gunakan, kita gantikan 3 huruf dasar tu dengan di bahagian fa'ilam, jadilah dia ballaghtum. Kalau perempuan ballaghtunna, dan kalau kami telah menyampaikan sesuatu, ballaghna. Jadi ini cara untuk membuat pecahan daripada fa'al. Daripada fa'al untuk kumpulan pertama, tapi kumpulan kedua fa'al, inilah pecahan dia. Untuk kumpulan kedua yang kita dah buat tadi, kumpulan pertama fa'al, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Samalah kalau kumpulan kedua untuk menunjukkan seorang bilangan 1, fa'al, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Contohnya begini, ballaghat, ballaghta, ballaghti, ballaghtu. Jadi kalau kita dah lalui perbincangan ni, insya-Allah nanti kita jumpa teks pada Quran kan, kita boleh tahu perbincangannya di mana, dan kita mantapkan lagi cara sebutannya dan juga memahami wazan-wazannya. Baik. Habis tu itu ialah untuk telah berlaku kumpulan kedua ni. Kumpulan kedua telah berlaku fa'al. Tapi kalau sedang berlaku, wazan 5 dia yufa'il. Daripada fa'al dia akan jadi yufa'il, dan yufa'il akan pecah 10 juga. Sebagaimana dalam jadual yang besar ni. Kalau lihat semula, fa'al ni semua wazan 5 dia. Fa'al kita dah lihat 10 pecahan tadi. Fa'al dia akan jadi fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Kemudian jadi fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna, fa'alna. Dan sekarang nak masuk yang kedua pula. Pecahan dia bagaimana? Yang sedang berlaku ni. Yufa'il. Yufa'il menunjukkan pada dia seorang lelaki sedang membuat sesuatu, sedang menyampaikan. Yuballigh. Jadi kita nak lihat lah sekarang pecahan dia bagaimana. Dan seterusnya nanti begitulah. Sampai ke 10 ni. Dan pattern dia ataupun struktur dia, imbuhannya sama je. Kalau yufa'il, ya tu menunjukkan dia lelaki. Kalau perempuan, tufa'il. Dan seterusnya lah. Dan kita nak buat cara nak melalui, nak bincangkan mengikut buku ni satu persatu lah. Mudah-mudahan kita boleh rujuk kemudiannya. Baik. Sedang berlaku, wazan dia ialah yufa'il. Yufa'il, kalau telah berlaku dia ialah fa'al. Fa'al sedang berlaku, yufa'il. Yufa'il menunjuk kepada dia seorang lelaki sedang membuat sesuatu. Kalau perempuan,
dia ubah ya tu menjadi tufa'il. Kalau kamu seorang lelaki, sama juga. Tufa'il juga dia digunakan wazan yang sama. Tapi konteks ayat menunjukkan siapa dia yang melakukan tu, sama ada dia seorang perempuan ataupun kamu seorang lelaki. Kemudian kalau kamu seorang perempuan sedang buat satu, tufa'ilin. Dan kalau saya, ufa'il. Ini wazan dia. Maksudnya daripada yufa'il, dah nampak dah pecahan dia yang lain. Kalau menggunakan contoh, menyampaikan, sedang menyampaikan, yuballigh. Yuballigh maknanya dia seorang lelaki sedang menyampaikan. Kalau perempuan, tuballigh. Kalau kamu seorang lelaki, tuballigh juga. Dan kalau kamu seorang perempuan, tuballighin. Dan kalau saya sedang menyampaikan, uballigh. Ini pecahannya dan contoh dari pecahan tu. Kalau ramai macam mana? Daripada yufa'il, dia akan jadi yufa'ilun, untuk menunjukkan makna mereka lelaki sedang membuat sesuatu. Dan kalau contoh sedang menyampaikan, kita sebut yuballighun. Dan kalau perempuan, yufa'ilna. Kalau mereka perempuan sedang menyampaikan, yuballighna. Dan kalau kamu ramai lelaki sedang menyampaikan, tufa'ilun. Dan kalau kamu ramai lelaki sedang menyampaikan, tuballighun. Dan kalau kamu perempuan, tufa'ilna, untuk makna sedang membuat sesuatu. Dan kalau kita gunakan tuballighna, maknanya kamu ramai perempuan sedang menyampaikan. Dan kalau kami, kita gunakan wazan nufa'il. Dan kalau nak mengatakan kami sedang menyampaikan, nuballigh. Jadi ini pecahan dia daripada yufa'il. Kita ulang balik. Fa'al, telah buat sesuatu. Kalau sedang, yufa'il. Fa'al di sini yang umum. Pecahan ni menunjuk kepada dia, perempuan, kamu seorang lelaki, kamu seorang perempuan, dan sebagaimana kita telah bincang tadi. Dan ini bilangan ramai juga. Tapi kalau sedang melakukan satu juga, ada pecahan dia. Jadi itulah kita dah buat tadi. Kita dah lihat contoh-contohnya. Bagaimana daripada yufa'il dia pecah menjadi 10 juga. Untuk menunjukkan yang melakukan tu lelaki atau perempuan, dan bilangannya sama ada seorang ataupun ramai. Dan pihak ni juga yang bercakap ataupun yang lawan dicakap ataupun yang dipertuturkan tentangnya. Jadi itulah dia perbincangan kita. Iaitu selesailah kumpulan kedua, kumpulan kata kerja nombor 2, iaitu fa'al. Dan kita telah lihat pecahan-pecahan bagaimana daripada telah berlaku, dan pecah pada 10, dan sedang berlaku, yufa'il, dia pecah jadi pada 10 juga. Okey. Itu ialah kumpulan yang kedua. Kita ada 10 kumpulan ni. Jadi memanglah kita lalui insya-Allah satu persatu untuk kita memperdengarkan sebutan dia ataupun bagaimana dia dibentuk, dan untuk memuasai dan dengan mantap itu kita perlu latihan lain lah, iaitu kita perlu lihat pada teks, terutamanya korpus Al-Quran tu, ataupun kita baca teks mana-mana dan kita analisa dan kita aplikasikan cara pembentukan kumpulan kata kerja ni dan pecahan-pecahannya. Jadi yang tadi kita dah buat kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga bagaimana? Ini wazan dia, fa'al. Jadi kalau kita lihat jadual kita di sini, iaitu di muka surat 161. Ini kumpulan pertama, fa'al. Kedua ialah fa'al. Kumpulan kedua, fa'al. Kumpulan ketiga, fa'al. Dan kita nak lihatlah dua ni. Fa'al, yufa'il. Pecahan bagi fa'al bagaimana? Pecahan bagi yufa'il bagaimana? Nanti kemudian baru kita lihat pelaku, yang dilaku dan kata terbitannya. Baik, kita teruskan pembincangan kita dalam membahaskan pecahan bagi kumpulan kata kerja yang ketiga ni, iaitu fa'al. Contoh yang digunakan ialah jahad. Jahad maknanya apa? Berjihad. Jadi kalau fa'al, sama dia sistemnya. Fa'al, kalau perempuan fa'alat, kalau kamu fa'alta, kalau kamu perempuan fa'alti, kalau saya fa'altu. Kalau ramai pun sama sistem macam tadi, dia tambah ada waw di akhirnya. Fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna, fa'alna. Yang beza ialah sebutan awalnya. Fa'al. Yang lain semua sama je. Fa'alu,
Kerana kumpulan kedua tadi sebutan dia fa'al. Ini sebutan dia fa'al. Kalau ramai, fa'alu. Jadi yang beza dia ialah yang asal tu. Asal kata kerja telah berlaku bagi tiap-tiap kumpulan. Yang lain ditambahan dia sama ada ta, tambahan ta berbaris atas, fa'alta ataupun fa'alti, fa'alta, fa'alti dan sebagainya sampai 10 tu sama saja. Ini kita ulang banyak kali ni supaya mudah-mudahan dia akan lebih mantap. Jadi kita lihat semula, iaitu kalau kumpulan ketiga untuk menunjukkan kepada bilangan satu dulu, iaitu fa'al, fa'alat dan sebagainya. Kalau kita gunakan perkataan jim ha dal, dia akan jadi jahad, jahadat, jahadta, jahadti dan jahadtu. Ini menunjukkan kepada lelaki, ini perempuan dia, ini kamu lelaki, ini kamu perempuan, ini saya sama ada lelaki atau perempuan. Jadi samalah sistem dia. Kalau ramai, fa'alu. Dan perkataan digunakan ataupun contoh yang ada pada kita ialah jahadu. Kalau perempuan ramai, jahadna. Kalau kamu ramai lelaki, jahadtum. Kamu semua lelaki ramai telah berjihad. Itu maknanya. Kalau kamu semua perempuan ramai telah berjihad, jahadtunna. Dan kalau kami telah berjihad, jahadna. Jadi itulah perbincangan dia untuk menunjukkan kata kerja telah berlaku, pecahan dia daripada kumpulan kata kerja yang ketiga, iaitu fa'al. Dan kalau sedang berlaku pun samalah sistem dia. Daripada yufa'il, dia akan pecah menjadi 10 juga. Ini beza ni memang sebagaimana disebut tadi. Oleh kerana dia kumpulan ketiga, dia akan disebut yufa'il. Kalau kumpulan kedua, dia akan sebut yufa'il. Kumpulan kedua. Ini dia. Yufa'il. Tapi sistem dia sama, imbuhan dia sama, apa ditambah di awal sama, semuanya sama. Jadi ini kita buat sekali lalu. Kalau yufa'il, dia seorang lelaki sedang buat sesuatu. Kalau dia seorang perempuan, tufa'il. Kamu lelaki, tufa'il juga. Kalau kamu perempuan, tufa'ilin. Dan kalau saya, ufa'il. Dan kita kiaskan yujahid, tujahid, tujahid, tujahidin dan ujahid, untuk menunjukkan makna-makna yang telah dipaparkan ini. Dan kalau ramai, yufa'ilun, yujahidun, yufa'ilna, yujahidna, tufa'ilun, tujahidun, tufa'ilna, tujahidna dan nufa'il, nujahid. Ini menunjukkan makna-makna yang sebagaimana terpapar dalam jadual ni. Jadi itulah dia. Jadi kita dah rasanya taklah begitu susah kerana kita dah lalui sebelum ni dan kita perlu perbanyakkan contoh-contoh untuk memantapkannya. Jadi itu ialah kumpulan ketiga dan insya-Allah kita sambung ke kumpulan keempat pada sesi akan datanglah kerana masa kurang daripada 9 minit ni.